Okey. Alright. Okey. So flash ECU ni, laju ke flash ECU ni? Taklah laju sangat. Boleh lah, sedap-sedap rasa. So berapa boleh dapat top speed itu depend on apa yang aplikasi yang ada kat motor ni. Cara setting sprocket, beban apa yang dia. So kita tak boleh samakan beban 1 kilo dengan 49 kilo. Memang jauh beza. Okey. Lepas tu aplikasi yang memberatkan motor ni adalah exhaust yang standard, rim, tayar. Saya tak kata pakai tayar kecil tu laju, tidak. Ada juga yang kata apa? Rim yang lebar macam 2.5 Rapido pun ringan. Tak semestinya dia apa ni, lebar, besar dan berat lah. Tapi rim standard ni memang berat. Itu je lah. Okey, flash ECU tak laju. Adakah masalah akan datang? Tak ada masalah apa pun. Sama juga, konsep yang sama kalau kita beli ECU aftermarket, kita gantikan kepada dia. Cuma ni alternatif yang agak murah berbanding dengan kita beli ECU aftermarket. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Okey, kelebihan ECU aftermarket, dia lebih cepat daripada ECU standard. Itu kelebihannya. Dan dia, kekurangan dia tak boleh auto tune, dia tak boleh auto correction. Kekurangan dia lagi, dia boleh kong bila-bila masa ya, tanpa warning, tanpa apa-apa. Kita parking, lagi nak start balik tak boleh pun boleh. Tengah bawa kong pun boleh. ECU standard setakat ni belum ada lagi yang kong lah. Ada 2 biji actually yang jatuh parit. Maksudnya dia tengah simpang, anak dah pinjam motor, depan tu ada parit, tak pandai nak tarik kelas, berhenti simpang, terus lajak, terus jatuh. Naik motor tu, bersihkan, kita apa ni, buat full service kat dia, jalan 2 minggu, mati. Isu yang kong lah. Jadi saya orang yang beli isu tu lah. Kenapa beli isu ni kong? Saya balik, buat, try jam bagi hidup, tak boleh hidup juga. Bila dia dah tak boleh hidup juga, saya belah. Bila belah ada ayak. Tu kesimpulan dia lah. Satu lagi kong KL punya issue standard kong, habis daripada ride, balik pada ride, terus masuk kawas, terus cuci. Tak tahulah, Bangla mungkin tembak ke arah yang macam ni lah. So 90 darjah, pukul 12, pukul 3 okey, pukul 4 okey, masuk pukul 5, nozzle tu kalau tembak ayak dia ke pukul 5 dan ke atas, tu tak okey. So cuci di bahagian kiri dia agak-agak, sebab kita punya isu ada di sebelah kiri ya. Okey, kekurangan isu standard tadi macam saya katalah, bahawa dia tak kong, dia long life, tapi dia lembab. Dan setting dia, kalau kita naik dyno isu standard ni ambil masa yang lama. Kenapa? Sebab kita nak kena buat mapping, kita kena flash masuk. Buat mapping, run dyno sekali, buat mapping, flash masuk. Run dyno lagi, ambil masa banyak jam lah. Sebab tu tak ramai orang boleh buat. Tak ramai orang nak buat sebenarnya, uji masa. Ini dia punca dia lah. Okey. Isu racing bagus dia cepat. Nak tune pun cepat, tapi kekurangan dia dekat TPS sendiri ada 3 benda yang ada dekat TPS kita ni. Yang selalu kong sebenarnya dia ada 3 benda. So dia ada throttle position sensor, map airflow pressure dengan intake air temperature. So kalau pakai ECU aftermarket, dua daripada 3 function ni dah tak berfungsi lah. Map airflow pressure dengan intake air temperature. Sebab tu siapa-siapa yang pakai ECU aftermarket naik kat tempat tinggi, motor dia ada bobok sikit. Sebab dia tak boleh baca suhu dan dia tak boleh baca ketinggian barometer. Bagi ECU standard dia ada 2 function ni. Dan sebab itulah ECU standard ni kalau pakai boleh, orang kata apa, sebabkan dia detail, so TPS kita selalu kacau. Inilah antara, bukan yang semestinya lah, antara lah. Okey. Bagi isu aftermarket pula, tune dekat bawah dengan dekat tempat tinggi tak boleh sama, sebab kita tinggikan timing kita berdasarkan tune. Itu di isu aftermarket, tapi yang ni dia akan buat sendiri. So kita jadual kita ni, yang apa yang saya ubah ni saya tak ubah pun, daripada RPM 1000 sampailah ke 2500 saya tak usik pun. Maksudnya dia masih lagi menggunakan mapping kilang. So sepatutnya motor ni buka kunci start mesti hidup. Apa jadi pun start mesti hidup. Kalau tak hidup kena cari lah. Kalau ada sistem boleh check sistem. Kalau tak ada sistem kena buat manually check. Okey. FID, ramai orang confuse juga tentang FID ni, fuel injection diagnostic. Fuel injection diagnostic ni adalah satu sistem yang direka bina untuk memudahkan mekanik menyelesaikan masalah berdasarkan sensor. Benda yang tak ada sensor tak ada lah FID. Okey. So tukar exhaust FID. Kalau nak FID terpulang. Kalau tak nak FID pun tak ada isu. Kereta kita yang fuel injection, kita pergi tukar exhaust bising. Ada kita pergi jumpa pemen tu cucuk. Tak ada. Sama je lah. Kurang lebih lah. Okey, dekat exhaust ni ada satu sensor, OC sensor. Okey, dia ni adalah protokol FI.
dia tak exactly baca nilai AFR kita. Tak sharp lah bagi motor cup lah. Kalau Superbike mungkin lebih detail lah. Dan Superbike ni sensor pada saya dia lebih sharp berbanding yang ni. Sebab cost pun berbeza. Okey. Selepas kita flash, apa perlu kita buat? Okey, selepas kita flash, perkara pertama yang wajib dibuat adalah rajin cek minyak hitam. Minyak hitam yang liquid barangkali ada hilang adalah tinggi bagi cuaca kita. Superbike sama tak? Sama tak? Ada orang baru lepas spek, naik spek 63 tapi tak cek minyak hitam. 3 bulan kemudian jam. Apa bengkel ni buat tak bagus lah, apalah itulah, tapi minyak hitam kau sendiri pun tak pernah cek. Macam mana nak cakap? Kan? So barangkali yang hilang minyak hitam tu adalah biasalah. So kena rajin cek. Sebab tu saya tak sokong yang pakai bleeder. So bila kita pakai bleeder ni, pertama kita tak ada lipstick, kita jadi malas nak cek. Kedua, dia menyusahkan kita. Ketiga, lipstick tu tak tahu buang letak kat mana. So 3 benda. So kalau nak ikut engine bleeder ni, RS ni memang ada dah tengah-tengah dia. So tak payah nak bleeder ni dah. Tapi terpulang, aksesori terpulang. Okay, so minyak hitam minimum RS untuk run mestilah 50% dan ke atas. So macam mana nak tahu 50%, kita punya dipstick tu ada pangkal-pangkal sebelah sini. Twist kan sebelah sini, 175 ada takok, 5 takok kat sebelah sini. 175, 50, 25, kosong. So minimum mesti kena ada 50 baru boleh start jalan. Bawa slow-slow kita lagi hitam tambah kalau kurang lah. Okay. Orang kata nak isi 1 liter boleh tak? Boleh isi 1 liter. Tapi dalam kawasan, maksudnya penggunaan dalam kawasan. So kalau nak pergi ride, kena wajib cek dulu. Contoh dia ni dispatch, pakai motor ni sebagai dispatch, dia baru tukar hitam hari ni. Run 1 minggu, hantar barang lah semua, hantar barang 1 minggu. Hujung minggu kawan dia ajak pergi ride. Tak tengok minyak hitam, pergi ride. Balik ride, biasanya melekat. Sebab minyak hitam dah habis. So 75% ni adalah lebih daripada, okey, 1 liter adalah lebih daripada 75% kapasiti. So memang tak ada isu. Kalau nak pakai 1 liter pun boleh, tapi tidak diisyorkan. Okay, minyak hitam yang diisyorkan adalah 10-40, 10-30. Itu yang diisyorkan. Kalau nak pakai lebih berat daripada tu ataupun mineral oil, kita pulang. Tapi tak bagus dia. RS ni tengah-tengah enjin dia ada satu laluan minyak yang halus yang perlu dilalui dengan cepat. So kalau kita pakai 20-50, minyak ni ada sikit berat. Isu dia bila pagi. Orang kata pakai minyak yang berat ni bagus bang, sedap bang. Lagi panas lagi sedap, lagi panas lagi sedap. Memang lagi panas lagi sedap. Sifat minyak lagi panas dia lagi mencair. So kita rasalah sedap tu. Tapi kalau pagi je, tiap kali kita crank 1 pagi, 2 pagi, 10 pagi, 100 pagi, 1000 kali pagi, baru tangkap. Sebab minyak hitam tu lambat sampai 1 dot, 2 dot. Minyak hitam tu lambat sampai tu antara punca lah. Okey, dos juga tak boleh layan sepoket kecil-kecil. Kalau dos boleh layan sepoket kecil-kecil, Superbike yang depan tu semua sepoket kecil. Masa sepoket kecil tu laju, mereka kata lah. Sepoket kecil tu laju, mereka kata. Saya tak kata. Dekat spoket tak ada tulis, spoket kecil tu top speed, spoket besar tu pick up, tak ada. Kalau betul spoket besar tu pick up, mereka ni semua tak ada top speed. Ini kurang-kurang pun 200 lebih boleh lari. Depan-depan je. Betul tak? Okay, so spoket tu saya ajak. Bukanlah saya ajak, saya kongsi. Oh ya, minta maaf. Saya kongsi. Okay, minyak hitam nak rajin cek. Kalau boleh, okay, motor ni di cut off kan kepada 10,500. Kalau boleh, lepas flash, tukar oil pump. Okay, saya syorkan tukar oil pump. Okay, oil pump apa nak pakai, dekat pasaran ada juga, SWR ada, SEK ada, Umar ada. Umar yang harga yang paling mahal, oil pump dia made by mall. Maksudnya barang dia mall dan dia tak ada spoket plastik. Harga dia paling mahal. Kenapa dia mahal? Saya tak tahu kenapa dia mahal, mungkin nama dia pun. Okay, SEK harga yang tengah-tengah, buat pakai mesin CNC buat. So dia ada spoket plastik boleh pakai, tak ada isu pecah. Yang ketiga yang paling murah adalah SWR. Pun pakai mall, spoket plastik pun dia bagi sekali, tapi pun tak boleh pakai sebab ada isu pecah. Okay, benda ni lagi SWR saman pula saya kan. So ada orang isu dia pecah. So kita jama je kita berdiri pecah. Ya. Sama ya. Okay. So saya tak syorkan lah. So kalau nak pakai SEK boleh, tak ada orang isu pecah lagi, ataupun pakai yang original punya spoket masuk dekat dia pun boleh. Ya, Lan. Kat dulu. Hello. Okay, kita kat mana ni? Apa ni? Oil pump. Okay. Oil pump kita boleh pakai, saya syorkan lah, tapi saya syorkan SEK pulang kepada tuan-tuan nak pakai apa. Wajib tukar ke? Tak mesti dia satu perkara yang wajib, tapi kalau boleh tukar. Selepas kan ni perlu tukar ke? Tak payah. Kalau tak main artinya lepas daripada 9,000 yang lama-lama, tak ada isu.
kalau lepas daripada 9,000 yang lama, saya showkan buka. Bagi kaki-kaki yang lock ni, saya showkan buka. Saya showkan buka. Sebab oil pump standard ni lubang dia kecil je. Oil pump yang aftermarket ni lubang dia besar. So kenapa saya sebutkan tadi mall tak mall ni? Okay? Kita buat mall tak mall ni, kenapa motor yang keluar kilang ni ada laju ada tak laju? Kat mana silap ni? Lak motor, orang kata. Orang selalu kata, lak motor kau lah tak dapat 147, balik semua dapat 147. Lak ni apa guna yang lak? Lak dia kat head dia. Okay, head ni by mall. So mall ni ada cantik, ada tak cantik. Lepas pada certain percentage untuk dia pergi kepada production. Contohlah, motor ni 80% production, cantik head dia, dipasang. So lepaslah daripada kriteria apa yang dia nak. Dan satu lagi 95, ukuran dia cantik, dia licin, dia kemat. Jadi dia laju sikit daripada yang ni. Itu sahaja. So sebab tu saya kata bab mall ni tadi, mall ni nasib. So sebab tu kalau boleh head ni buat CNC lah. Tapi ada orang buat head CNC. Ada. Two stroke ada. Four stroke tak ada video. Jenuh nak buat CNC. So itulah yang dikatakan lak motor. So ada orang tanya saya, bang boleh tak dapat tip macam mana nak beli motor ni okey. Tak ada. Ambil motor tu, cakap okey tu, bos saya mau dyno motor ni. Dapat berapa horsepower baru saya beli. Rendah horsepower macam dia patut, saya tak mau beli. Mau tukar lain motor. Kalau dia bagi tu, okey proceed, no problem. Okey. Okey. So kalau boleh tukar, kalau tak tukar pun tak ada isu. Okey, yang kedua dia, kita hanya ada strainer saja. Kita tak ada filter. Bagus why dia ada filter. Kita tak ada filter, kita ada strainer. So strainer ni major service. Barulah kita buka dan cuci dan pasang balik. Okay, major service. Kalau saya showkan, saya boleh showkan kepada 12,000. Kalau ikut major service buku, kalau tak saya buku sampai 18-20 lebih. Baru boleh suruh buat major service. So kita awalkan sikit lah. Sebab kita dah suruh dia bekerja dengan lebih kuat. So kita awalkan sikit untuk penjagaan juga lah. So strainer ni hanya tapi benda-benda yang kasar, benda-benda yang halus hasil daripada kita figure. So geseran tu nak turun semua besi ni. Jadi semua besi ni macam mana nak tangkap? Kita tak ada filter. Jadi saya showkan, kita letakkan magnet, super strong magnet dekat skru, kita punya skru hitam kita tu, kita letak super strong magnet dekat situ. So boleh tak beli yang skru dah ada minyak hitam, skru yang dah ada magnet dekat Shopee, saya tak showkan. Sebab skru tu thread dia tajam. So kalau salah ikat nanti putus thread pada enjin. Kalau putus thread pada dia boleh campak tak apa. Tapi putus kebanyakan orang putus thread pada enjin. So saya tak showkan yang tu lah. So lebih baik pakai skru asal, letak je magnet atas tu, super strong magnet tu. Saiz diameter 6 hingga 8 mm, maksimum 8, minimum 6, tebal 3 mm. So beli kat Shopee, satu botol tupang. Semua post mahal. So kalau macam ni buat grup, beli satu grup, kongsi-kongsi, sampai bagi-bagi. Next service lah. Okay. So yang tu lah. Okay, hyperclass. Okay, nak masuk hyperclass boleh, tak nak masuk hyperclass boleh, terpulang. Itu atas penggunaan. So kalau kita orang yang ke starting grid, baguslah hyperclass ni. Tapi kalau kita yang bukan starting grid, ayalah. Okay, nak bagi kelas tu kejap sikit, modal tak ada, boleh buka spring class pun boleh lah. Adakah dia menambahkan horsepower? Tidak. Hyperclass tak tambah horsepower. Okay. Oh, dia tambah gripnya. Dia top lah kalau atas dyno tu. Kalau masa pelepasan, masa kita mula nak start daripada RPM 3 tu, kita buka tu bagus sikit lah. Sikit lah. Banyak lah. Tak banyak. So nak pakai boleh. Apa keburukan dia pula? Keburukan dia kelas jadi keras lah. Kalau siapa yang main town, yang main buat dispatcher ke, ni dia orak-orak lah tangan macam ni. Itu namanya lelaki je. Okay, orang kata dulu dia. Okay, selesai pekelas minyak hitam. Pakailah minyak hitam apa pun yang nak pakai. Terpulang pada tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Yang penting kalau boleh, dia punya 1040 ataupun 1030 seperti yang disyorkan. Plug, kalau Honda cakap 7,000 dah tukar. Tapi NGK cakap 15,000 to 4. So terpulang pada tuan-tuan. Okay? Tengok bajet. Terpulang pada tuan-tuan. Nampak? Dia ni saya masa major kita boleh tukar kot. Sebab jadi bukan senang nak tukar plug dia ni. Kena skill yang tinggi. Dia tak susah tapi dia remeh. Kena sabar banyak-banyak tak rasa. Okey. Selesai hyperclass. Okay, sebelah sini juga ada water pump. Okay, water pump ni dia ada mechanical seal dengan oil seal. So mechanical seal ni menghalang air daripada keluar, oil seal menghalang minyak daripada keluar. Keluar ke mana? Keluar ke pipe kecil ni. Dia pipe. Ada satu pipe kecil ni. Kalau boleh pipe ni tukar kepada transparent. Mudah kita nak tengok ada minyak, tak ada minyak.
kalau dia keluar quantity yang banyak, minyak quantity yang banyak, mungkin mechanical seal yang problem. Oil seal yang problem. So oil seal tukar lah. Jangan beli oil seal original. Oh, kakak bagi kan. Apa dah jauh. Okey, terpulang pada tuan-tuan, tapi setakat ni yang kita test Asuka okey, no problem. Harga pun berpatutan. Asuka pun dah okey dah. Saya pernah tukar yang original 540 saya kena dekat JB. Pecah dekat JB. Tapi balik tak lama mana pun dia ada balik. Masuk Asuka, alhamdulillah sampai lagi. Okey, pasang mechanical seal dengan IC ni ada tool lah. Kalau boleh kita pakai bearing puller bang. Okey, bearing puller punya tool kan. So kalau boleh tu, jangan ketuk-ketuk lah. Kalau boleh lah. Kalau dia ketuk-ketuk, kita takut nanti housing yang bercalak. Kalau housing bercalak, buka OC baru, mechanical seal baru pun tak guna. Dia akan tetap keluar juga. Ataupun mechanical seal dia ada plastik bang. So kalau plastik ni, kalau kita ketuk, masa nak ketuk masuk tu, berhati-hati. Dia boleh crack. Kalau dia crack, ayak panas ya, enjin dah panas, nitik ayak balik. Nitik ayak balik. Dekat JB tu, saya tinggal motor saya, suruh dia buat. Saya pergi flash ECU, balik motor tak siap. Tahu abang, motor abang ni panas dia keluar air, panas dia keluar air. Aku cakap dia, bayar 540 aku nak balik JB, nak balik KL sekejap lagi, aku cakap dia. Tahu lah bang, dah 3-4 kali buka. Okey, buka balik, kita tengok. Kita bukan nak tunjuk pandai, sebab kita nak balik. Lagi rosak tengah jalan, kita seorang-seorang. Saya ride, saya seorang-seorang lah. Pergi Johor kan, pergi utara kan, saya seorang-seorang lah. So dia kata, bang buka balik bang, saya nak tengok. Okey, dia buka. Dengan mata kasar, tak mampu buka. Tengok macam tu, macam betul lah dia pasang. So pasang balik, test. Jadi balik. Okey bang, saya nak dismantle balik semua yang abang buat. Okay, buka-buka rupanya dia pasang satu oil seal, dia pasang terbalik. So oil seal kena tengok, jangan yang belah spring tu sebelah dalam. Yang spring tu mesti duduk sebelah sini, sebelah enjin. So yang tu satu kesalahan dia. Dua, mechanical seal dia pasang, dia ketuk, ada crack. So bila kita tarik keluar pakai, saya kata bearing cooler dah ada. Dia tak pakai wire tu tadi, dia pakai ketuk. Okay. So saya kata pakai bearing cooler, bila tarik slow-slow dia keluar, tengok dah ada crack, ganti yang baru. Saya tak bayar dah, 540 tadi aku dah bayar. Dah bayar ni sekali kan. Okey, so pasang balik elok, alhamdulillah. Pakai lepas 4 bulan 5 bulan jadi balik. So tak tahu macam mana, kat mana dia punya mistake. So hari lepas tu saya tukar balik kepada Asuka, alhamdulillah hari ni. Okey, selesai water pump. Okey, kita pergi kepada sebelah kiri enjin ni, tensioner, penegang antara kita ni, macam mana nak tahu dia rosak. Bila kita rem dia ada bunyi. Lepas kita rem tu sepatutnya kalau dia rosak dia ada bunyi pelik sebelah kiri tu nak ayam. Bunyi ayam ah. Ayam gelap-gelap ah. So benda tu rosak. So kalau benda tu rosak, nak beli yang auto ke? Auto ni mahal sikit. So kalau boleh lah, sebab sekarang ni dekat pasaran ada yang plastik ori, barang lokal. Jadi saya pun tak berani nak suggest. Dulu saya suggest pakai CBR 250. Dulu lah. Lepas ada beberapa isu, saya tidak lagi suggest pakai 250, pakai Honda Wave manual 125. So komen dia tahu besar, bagi komen besar. Okey, dia ada ketegangan yang tertentu yang komen dia tahu. Kalau tahu boleh buat sendiri, tak tahu tak payah buat. Hantar komen. Okey. Selesai tensioner. So kita pergi kepada TPS, Throttle Position Sensor. So kena faham, macam saya beritahu tadi, Throttle Position Sensor ni ada dua lagi sensor yang bersama-sama dia, iaitu max airflow pressure dengan air intake temperature. So kalau dua ni rosak, engine check mungkin tak nyala tapi TPS ganggu. Okay. So kalau pakai isi aftermarket, dua benda ni tidak lagi berfungsi, hanya TPS. Sebab tu orang pakai isi aftermarket katanya lah TPS selalu rosak. Kalau pakai isi standard ni, punya isi ni TPS selalu rosak. TPS selalu rosak. Bukan dia selalu rosak, sebab dia run 3 sensor sekali. Kalau you beli aftermarket, isi aftermarket, dia run satu sensor je, throttle position sensor je dia run. Dua lagi dia tak run. Sebab tu dia tak ada timing kalau dia tempat tinggi. Itu saja. Okey, salah faham kat situ lagi. Okey, throttle position sensor, apa menatang ni? Berapa bilangan bukaan throttle ni? Butterfly kita ni dia akan dibaca oleh sensor tersebut, akan dihantar kepada ECU, akan dibaca dalam bentuk persen. So persen ni akan dihantar kepada injector dan coil. Berapa banyak perlu ditembak api dan berapa banyak ditembakkan minyaknya. Kalau bacaannya tak betul, so motor ni boleh jadi 3 jenis kerosakan. Lower RPM, middle RPM, high RPM. Okay, lower RPM yang pertama. Buka kunci, tekan 4 second. 1, 2, 3, 4. Sama hidup. 4. Tak payah tekan sampai 10 second. Tak perlu pun. Kalau FI, fuel injection, sistem run okey, 4 second dah cukup untuk dia hidup. Kalau dia tak okey, dia tak hidup lah. Kalau dia lambat hidup, kena check balik. Nak dia ke, benar ke, kita check balik lah. Okey. 1, 2, 3, 4 sama hidup. 2 kali test dah cukup. Ada orang cakap dalam Facebook, baru-baru ni, baru tak bawa 3 minggu lepas lah. Motor saya parking 2 minggu.
Lepas tu saya buka kunci nak start tak hidup. Saya pelan-pelan macam ni, lepas tu start hidup. Okey. Adakah boleh berfungsi pelan-pelan macam ni? Fuel injection tak berfungsi pun bang. Bukan carburetor. Kalau tarik float naik, minyak boleh naik, tak ada. Fuel injection buka kunci, fuel pump daripada tank akan push minyak, padatkan minyak. You start sekali mungkin tak cukup padat lagi, tutup kunci. You main pelan-pelan, you buka kunci, dia padatkan lagi, start baru hidup. Itu cerita dia. Dia bukan boleh overflow, dia tak boleh overflow lah. Maksudnya dia tak boleh overflow dengan tutup kunci dan bulan, dia tak boleh overflow lah. Kecuali injektor tu kong. Okay, bak injektor kong lain cerita. Kita biar dulu. Okay? Start tak mau hidup, start tak mau hidup, start tak mau hidup. Ni kita kat rumah ni, bukan kat kedai Pullman ni. Kat rumah ni, macam mana kita nak tahu sama ada ini adalah TPS ataupun tidak. Kalau ada sistem, boleh check dengan sistem. FID, boleh FID. So, kalau tak ada sistem, okay, ni free play. Habiskan free play. Okay, ni free play Habiskan free play, mark. Pakai liquid paper kat sini, pakai liquid paper kat sini, mark. Ini adalah TPS kosong. Pusing sampai habis. Apa yang kita mark dekat sini, turunkan dekat sini. Ini adalah TPS 100. So kita ada TPS kosong dan 100. Bagi 2 dapat 50, bagi 2 dapat 25. 50 dengan kosong bagi 2 dapat 25. 50 dengan 100 bagi 2 dapat 75. Perkara pertama, pusing 25%, start. 1, 2, 3, 4. Tak main hidup kau. Tak apa, relax. Kira buat kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sampai 10. Pusing 50%, start. 1, 2, 3, pong, hidup. Lepas mati, confirm TPS. Tukar TPS baru. Settle dulu. Okay. Kalau buat rotation, 25 tak hidup, 50 tak hidup, 75 tak hidup, 100 tak hidup, relax 15 minit, buat lagi benda yang sama. Tak mau hidup juga, kena cari benda lain. Bukan TPS, benda lain. Maksudnya mungkin coil plug, minyak tak cukup, minyak tak sampai, kena check balik lah. Okey, itu kalau dia tak hidup lah. Yang kedua, lower RPM juga, start RPM terus naik tinggi. 3, 4, 3, 4, okey. Kita rem sekali, pong. Kalau TPS yang elok, kabel yang elok, bila kita rem dia akan cepat turun. Okey, dia akan cepat turun dia. Kalau dia ada problem, kalau kita rem dia lambat turun dia. Okey, itu satu. Lepas tu dia berhenti pada mungkin 3 RPM. Okey, macam ni kita pulang betul. Kita lepas, kita tolakkan ke depan. Tolak ke depan dia turun pada 1,500 balik. Maksudnya itu bukan TPS, kabel throttle nak pukul. So kabel throttle kita ada dua, ada A ada B. So B bila kita pulang akan masuk dalam A, bila kita lepas B pula akan masuk dalam. So yang mana nak putul B. B ni nipis daripada yang A. So kebarangkalian dia putul lebih tinggi daripada yang A. So tukarlah pakai dua-dua A, dua-dua tebal. So lamalah sikit tahan dia. Okey. Okey, kalau tolak ke depan macam ni tak nak turun juga, mungkin TPS. Ada sistem boleh check, tak ada sistem boleh try and error. Tak ada masalah. Kalau try and error pun jadi juga, kena check benda lain. Maksudnya TPS yang originally yang ada kat motor tu belum rosak lagi, simpan elok untuk next time. Okey. Selesai lower RPM, middle RPM. Okay, middle RPM TPS ni jarang berlaku tapi pernah berlaku. Setakat selama mana yang saya buat ni ada 2 biji yang pernah kena macam ni. Okey, bila dia bawa sampai RPM tertentu, contoh 5. Dia 1 okey, 2 sampai 5 dia buka 5.5 okey. 4.5 okey. 1 2 3 4. 4.5 okey, 5 sangkut-sangkut, 5.5 okey. Tiap-tiap kali macam tu. So tukar TPS settle problem, middle problem. So kalau dekat sistem pun sebenarnya kalau FID pun tak boleh juga sebenarnya. Kita kena run kosong, kita kena tahan pada RPM yang dibagi tahu oleh owner. Tahan, so bacaan TPS akan jadi contohlah 30% kosong, 30% kosong, 30% kosong, 30% kosong. Sensor punya pasal lah. So tukar sensor tu okey, selesai masalah. Okey, tu middle problem, high TPS problem. Ini selalu orang jadi lah. Ini selalu orang jadi. Macam mana kalau dia rosak? Kita tengah maintain 110, drop 1 gear, buka throttle secara terkejut. Maksudnya white terus. So motor akan blow. Tutup, buka slow-slow, okey. Okey sampai habis. Tadi kenapa? Itu first dot. TPS nak rosak. Second dot, rosak terus. Kita buka terkejut pun tak boleh. Slop, buka slow-slow pun. TPS rosak juga. Okay. So TPS standard. Isu standard akan baca TPS daripada kosong sampailah ke maksimum dia. Kebanyakannya. Okay, kebanyakannya boleh baca 95 dan ke atas consider okey. So kalau dia baca 94 tak apa-apa nak okey lah. So kalau dia baca 97, 100, 101 okey lah. Okay. So itu TPS. Setting sprocket. Habis TPS kan? Okay, setting sprocket. Kita nak setting sprocket RS ni. Terpulang pada tuan-tuan. Sprocket tiap orang tak sama, kena test tiap-tiap mesin ni. Put lock dia,
kena set sprocket ikut lap dia. So tak boleh terlampau kecil. Dodge engine dia tak boleh terlampau kecil. Kalau bagi aplikasi yang standard, block standard, cam standard, throttle body standard, injector standard. So benda-benda ni semua standard. Kalau pakai sprocket terlampau kecil, insya-Allah nanti tangkap rod. Kenapa boleh tangkap rod? Sebab untuk memulakan pergerakan tu dia memerlukan tenaga. So transfer daripada enjin ni akan pergi ke sprocket. So sprocket akan bebankan dia balik. So korot kita akan terbeban. So ada orang kata dia pakai sprocket kecil ni nak cari top speed. Soalan saya, dalam satu hari kita menunggang motor ni berapa kali kita cari top speed motor kita? Satu hari lah. Silap bulan sehari sekali pun tak ada. 10 kali naik motor ni tak pergi cari top speed. Dia rokok, dia balik. So buat apa nak pakai sprocket kecil-kecil? Membebankan motor, menjalankan motor. So tak payah pakai sprocket kecil-kecil. Dan RS juga tak boleh guna gear yang tinggi pada kelajuan yang rendah. Tak boleh. Contoh kita main dalam taman, jumpa bumping, malas nak tukar gear. Abang buat macam tu insya-Allah. Okey. So apa yang saya explain ni sebab saya nak bagi tahu suruh jaga enjin ni kalau overhaul bukan murah. Okey. Overhaul enjin ni bukan murah lah. So pejam mata 1,500, buka mata 2,000 lebih. Pulang pada tuan-tuan. Okey, setting sprocket So kalau betul-betul nak setting sekali sahaja. Bukan maksudnya saya tak suruh bawa tiap-tiap kali bawa macam ni. Tapi ini untuk setting sprocket saja. Kalau boleh tarik daripada gear 1, tariklah daripada gear 1. Kalau tak boleh tarik daripada gear 1, tak apa. Pakai gear 1 macam biasa, 1, 2 macam biasa, 3 tarik sampai 11,500, 11,000 dah baru masuk gear. 4, 11,000 masuk gear, 5, 11,000 masuk gear, 6, tengok RPM. Jangan tengok speedometer, tengok RPM. Kalau RPM ni hidup dah boleh bergerak, sprocketnya okey, jangan mesin lah. Okey, berapa maksimum? Kalau boleh jumpa cut off, turun satu mata. Maksudnya cut off, tadi kita buang cut off. Okey, saya tak buang cut off, saya limitkan lebih daripada apa yang sepatutnya. Okey, saya tak buka 13,000, saya buka 12,300. Kenapa saya buka 12,300? Spring bar floating pada 12,800. Apa jadi bang? Spring bar floating bang? Ha? Kalau spring bar floating apa jadi bang? Abang jangan tanya saya. Oh, dah. Apa begini ya? Saya malu. Okey. So, spring bar floating adalah satu perkara yang tak bagus lah untuk motor. Betul bang? So, apa boleh jadi? Nasib tak nak baik, dia boleh putus. Macam-macam boleh jadi. Kalau dia dah putus, macam-macam boleh jadi. So, sebab tu saya tak buka 12,000. Saya tak buka 13,000 macam tuner lain buka 13,000. Kalau abang nak buka 13,000, tak payah buat dengan saya, pergi buat kat orang lain. Okey? Okey, keburukan lah, ada keburukannya. So, bagi aplikasi part standard, dia ada limitasi tertentu lah. So, kalau boleh kita tak, janganlah sampai ke maximum limit. So, kita ada replay sikit lah. Okey? Okey. Set sprocket. Tengok sprocket. Masuk pada gear 6, jalan lurus yang rata. Tak turun bukit, tak naik bukit, tak cucuk angin orang, tak cucuk angin bat. Kita sendiri je, tunduk saja. Tegak tak boleh, kena tunduk. Itu set sprocket. Kena tunduk. Okey? Kalau RPM-nya hidup, bergerak slow, jarak kurang lebih 3 ke 5 km, mean okey. Tapi kalau masuk gear 6 tidur. Turun bukit naik. Rata balik tidur. Cucuk angin orang naik. Rata balik tidur. Putus angin tidur. Sprocketnya tak cukup. Tambah satu. Okay, tambah satu kalau dia tidur. Okey. Okey, kalau dia laju sangat naiknya, masuk gear 6, terus dia naik macam gear 5. Besar sangat. Kecilkan satu. Dia kecilkan satu. Contoh, kita pakai 1544. Jumpa kat off 12,500. Jadi kena turunkan satu. Kalau kita turunkan satu, terus tinggal 9 je. Dia tak naik. Apa kita nak buat? Bang, order sprocket 43.5. Okey? Ya tak ada apa, sprocket 43.5 tak ada. Jadi macam mana nak buat? Kalau boleh, biasanya bila orang tukar daripada sprocket 44 kepada 43, ini adalah center sprocket depan 15, ini adalah center sprocket belakang 44 yang kita pakai yang jumpa cut off tadi tu. Okey, bila ini lah, panjangnya macam ni lah. Okey, panjangnya macam ni. Center sprocket depan, center sprocket belakang. Bila kita turunkan sprocket 43, biasanya orang tak potong rantai. Dia akan tarik sebab benda boleh tarik, apa nak potong dia kata. Betul. Bila awak tarik ke belakang, center sprocket dah semakin menjauh. Bila dia semakin jauh, ratio yang kita turunkan satu mata kecil. So dia akan menyebabkan motor ni jadi lembab. Tadi pakai 44 dapat di cut off. Katanya kalau dapat di cut off kena turun. Bila dah turun tak nak naik pula. Mana nak buat? Jadi nak tak nak potong rantai ke paling hadapan yang mungkin. Waktu dulu RZ orang main dekat-dekat, orang potong QA bagi rapat. Pasal apa? Nak bagi pick up lah. Tak. Kan nak bagi pick up. Nak cepatkan ratio
ratio yang dia gunakan. Itu sahaja. Okay, kita mempercepatkan ratio yang telah kita kecilkan tadi. Itu sahaja. Itu cara set sprocket. Okey? Selesai? Okay, kalau boleh lepas ni rim, kalau nak sedap-sedap bawah lah, pakailah rim aftermarket. Terpulanglah rim apa pun aftermarket. Sebab rim aftermarket ni adalah lebih ringan, banyak, kurang lebih setengah ringan daripada rim standard. Biasanya 7 kilo ke bawah, biasanya lah. Kalau mahal sikit, ada modal lebih sikit, beli yang 600-700 punya rim, 5 kilo lebih je. Ada orang cakap dengan saya, bang aku pakai rim kecil, top speed tak ada bang. Saya cakap dia, dalam track pun orang keluarkan rim carbon, nak ringan kan. Macam mana awak kata tak ada top speed? Saya pun pening je. Okay. Ada satu kedai Cina ni, dia baru turun sport rim. Okay, Engkai FG505. Berat rim ni. Saya pegang-pegang, oi banyak berat. Berat bagus mah dia kata. Baru ada itu top speed, mari mah belakang pelan-pelan mari mah dia cakap saya. Bos, aku ambil batu ikat kaki kau lari. Dengan kau tak pakai batu, mana lagi lagi? Langsung dia. So part ni kita kalau boleh kita ringankan sebanyak mana yang mungkin untuk memudahkan bagi energi yang dikeluarkan oleh motor fully supply, fully pakai. Kalau kita ada part-part yang berat, dia menurunkan sedikit demi sedikit lah. Okey, so dalam motor ke kereta ke, penyumbang kepada horsepower kita terbagi kepada dua, hardware and software. Software adalah sistem lah. Hardware, head, block, cam, throttle body, exhaust, gearbox, apa menatang lah. Itulah hardware lah. So, bagi motor RS paling tinggi, software dia boleh menyumbang 3 HP sahaja. So, issue standard ke issue automatic? Sudah okay. So, apa yang kita flash ni, paling tinggi kita boleh naik 1 lebih je kalau just flash sahaja lah. Okay. 1 lebih. So, daripada 14. Dekat dyno saya, motor standard ni 14. Lagi satu, dyno ni tak sama tiap-tiap dyno. Saya minta maaf kalau ada tukar-tukar dyno kat sini. Saya minta maaf. Okay, dyno ni tak sama berat dia. Okay. So, tuner akan cuba cari horsepower yang paling tinggi lah. Okay, cuba cari horsepower yang paling tinggi untuk memuaskan hati customer. Untuk pengetahuan, kalau boleh janganlah cari horsepower yang tinggi-tinggi. Bukan saya tak bagi. Sebab tuner akan menggunakan pelbagai cara untuk meninggikan horsepower. Termasuklah mengeringkan minyak. Dalam keadaan long distance, minyak yang kering, force stroke dia tak berubah, dia mencair. So, cakap kat dia apa yang patut, apa yang boleh. Kalau kita, bang target berapa? 30. Dia buat dapat 28. Dia akan usahakan target-target. Dia akan tinggikan api, dia akan kurangkan minyak. Motor memang ringan gila babi. Tapi bawa tengah hari, jarang. Dengan lagi aku dengan dunia banyak. Okay, kita pulang lah. Tak apa bang. Risau. Edit. Okay. So, tu pulang lah. So, ini just pengetahuan lah, untuk pengetahuan. So, kita plan issue ni kalau dah tukar. Okay, ada orang tanya, bang, aku tukar exhaust. Tapi aku tak dyno, boleh tak? Exhaust apa? Soalan dia. Kalau exhaust tu exhaust open, tak boleh. Kenapa tak boleh bang? Exhaust open aku tak tahu. Dia punya spek makan minyak kuat ke tidak ke apa ke, tak tahu. Bagi motor RS standard, tak flash ECU 12 AFR, bacaan rata daripada depan sampai lah belakang. Sampai sekali di sebelah. Dia tak buat apa pun motor dia. Dia beli exhaust, tune, dia pasang, AFR jadi 13.8. 13.8 tu kering. Bang, aku pakai exhaust ni best lah bang. Ringan gila motor memang pergi. Memanglah pergi. Minyak dah, lebihan minyak dah tak ada. Minyak sikit motor memang kuat. RZ nak jam, lagi dekat nak jam lagi sedap tak tahu jam. Tak apa lah. So exhaust pun tak pakai lah. Okay. Okay, ada soalan tak? Okay, kita ada hidung babi. Tengok lagi. Okay, hidung babi yang ada kat motor tu okay, hidung babi yang ada kat motor tu dia ada tiang tengah-tengah dia. So, kalau boleh kita buang lah tiang tu. Buang tiang ni letakkan hidung babi kita tu bentuk yang macam ni dan tengah-tengah dia ada tiang. Bentuk yang melengkung macam tu. Bentuk melengkung. Kalau kita pusingkan macam ni ke macam ni, dia tengah-tengah dia ada tiang. So, ambil pisau potong tiang ni buang. Letakkan satu skru, bagi dia jadi bulat. Alah bang, abang ada satu botol. Okay. Okay. Benda yang macam ni, benda yang macam ni, awak bulat kan tetap dapat yang sama, betul? Tapi tadi ada tiang tengah-tengah ni. Saya dah buang isi padu tiang di tengah-tengah ni.
menyebabkan dia punya isi padu masuk tu, keluasan masuk dia dah berbeza daripada yang tadi. Itu je. Dan jangan letak kain dah bawah seat. Saya ada customer yang saya buat, dia letak kain. 2 hari lepas tu dia telefon. Bang, motor jadi berat lah bang. Kenapa bang? Tak apa lah, saya ada kat Kuantan. Esok saya turun KL datang jumpa saya. Pagi esok, malam tu nak jumpa dia, pagi dia telefon. Bang, sorry bang, kain masuk dalam tu, hidung tersimpan. Ya, apa jadi? Apa boleh jadi kat mapping ni? Mapping takkan jadi apa-apa. Takkan berubah apa-apa pun. Awak buatlah macam mana pun. Awak jamlah macam mana pun. Awak resetlah macam mana pun. Mapping takkan berubah. Kecuali awak cucuk macam ni, buat macam ni, download macam ni. Itu berubah. Okay? So, selesai? Ada soalan dah? Saya nak ni sekejap je. Sorry mana abang tadi ya. Bang, sorry ya. Oh, bila siapa? Jauh-jauh. Jauh. Mari. Depan. Ada janji ke? Ya, boleh tengok lah. Ha? Boleh tengok lah. Tengok lah, tengok. Mana tahu tak boleh tengok. Jadi kita check engine data dan kita check sistem dulu lah. Bila kita buat ni kita kena check sistem dulu. Contoh motor ni kalau dia ada masalah TPS boleh tak flash dulu? Boleh. Flash je dah dulu, nanti ada motor tukar TPS ni. Ada tukar mapping yang kata ganggu tak? So, total position sensor 0. Maksudnya saya tak tentu lagi. So kalau saya buat bacaan so 96. Boleh tak 96 ni kita adjust bagi 100? Bagi isi aftermarket boleh, bagi isi standard tak boleh. Dia hanya read protocol sahaja. Okay. Siang benam. Maksudnya bukaan laju dia, white throttle dengan cepat pun sama bacaan dia. Buka balik perlahan pun tetap sama bacaan dia. So tak ada isu. 39. Okey, bagi yang motor yang katakan tadi, yang saya katakan tadi tu, start turun naik RPM tinggi, bukan kabel throttle. Dia jadi tinggi. Bila dia jadi tinggi, kalau air intake temperature dia baca negatif. So dia anggapkan, dia baca motor ni berada di tempat yang sejuk, so RPM dia kena tinggi. Idling dia kena tinggi, sebab tu dia tinggi. Maksudnya TPS dia rosak lah. Okey. Kalau dia baca lebih daripada 60, RPM dia akan jadi rendah. Rendah sangat-sangat, macam nak mati. Kalau rendah sangat-sangat lah. Okey. So air intake temperature, intake air temperature, sorry. Selalu terbalik dengan dalam. Abang punya tekno kat mana? Kuala Kubu? Kuala Kubu. Kat mana kedai? Pekan Kuala Kubu betul. Dekat Taman Kamilan. Sama Milan. Ha. Ada kedai Cina tu. Cina Ada kedai apa tu? buat cat. Kedai motor Cina tu, Taman Kamilan tu, tempat TMB. Betul. Tapi abang masuk je kedai motor Cina tu belah kiri sebelah sini kan. Sampai ujung direct ni ada satu hardware. Habis hardware ni abang ambil kanan atau abang ambil kiri? Pintu kecil je. Kita tak adalah besar. Kecil je lah. Belah ujung juga lah. Belakang. Suruh. Orang baru nak hidup. Apa duduk mana lah? Ya. Saya duduk tanjak tu, dulu pindah lah. Oh, duduk tajak. So, ini adalah report code. Kalau isu ni pernah, okey tak ada. Dia keluar tu. Saya baru nak cakap pernah, dia tak ada. Report code tu. So, kalau dia ada pernah kerosakan TPS ataupun gangguan injektor atau apa benda, semua akan keluar Untuk kat sini. reset balik kan ni. Ni Kalau dia keluar, dia just read. Yang ni dia read. hanya read saja. Read, sekejap lagi baru kita reset. Padam dulu, lepas tu baru kita reset. Itulah dia. So kalau dia ada pernah keluar dekat sini ataupun tanpa sedar. Contoh tanpa sedar kenapa benda ni? Aku kena tinggal kau. Ya, hari tu pernah bang. Plan kat batu kawan, telefon dah sampai balik pulau. Motor customer tapi dia dah hantar balik. Okey. Jadi contoh, sistem belum run habis lagi. Tutup kunci, dia buka kunci, sistem belum run habis lagi. Belum habis lagi, sistem dia terus start. So dia ada satu dot dekat dia punya injektor tu, dia tulis injektor malfunction. Dia akan keluar dekat sini. Tapi dia kata tak pernah pun naik engine check. Memang tak pernah naik engine check sebab benda tu berlaku dengan sangat cepat. Tapi isi simpan memori.
So, kalau kita dah plan, boleh tak kita balik kepada mapping standard? Boleh. Kalau dengan saya tak ada masalah. Kalau kita jauh, Dekat rumah, dekat-dekat. Kek untung belakang dia. kalau datang kek buntung, boleh datang tempat saya, bawa ECU. Saya rumah situ lah. Oh, rumah situ. Bawa ECU saja pun boleh. Bawa ECU saja untuk masuk balik mapping standard pun boleh. Tak ada isu lah. So, saya tak mengenakan charge siapa-siapa yang buat dengan saya untuk balik kepada ECU standard. Mapping Restore standard balik lah. nak restore balik yang Default standard. balik. So dia tak ada apa-apa charge, kecuali kalau orang tu dah buat kat orang lain, saya minta dia pergi dulu buat kat orang tu. Kalau orang tu kata dia tak boleh buat, baru datang ke saya. Dan tu saya charge lah. Okey. Okey. Dah jahat dah. Aduh. Tak jahat. Okay, proses plan kami masa kurang 4 minit sahaja. Cerita je panjang bagi faham. Okey, penggunaan minyak. Terus terang, minyak akan ada sedikit kuat berbanding biasa. Sebab RPM dah lebih. Sebab RPM dah lebih, kita dah tambah minyak, so ada sedikit kuat berbanding biasa. So katakanlah tak nak minyak kuat, tak nak buat, okey saya no problem. Sebab benda ni adalah, tuan-tuan adalah pengguna dan kuasa pengguna tu pada tuan-tuan. Saya hanya bagi apa benda yang ada yang saya tahu, kita cuma fungsi. Hak untuk memilih adalah hak tuan-tuan. Terpulang. Ada hal. Okey, lepas ni tukar exhaust. Bang, nak tukar exhaust lepas ni nak kena mapping balik tak? Tak boleh. Dah buka MP je lah. Yang tak boleh exhaust open je. Exhaust open tu tak maaf. Nak buat juga bang, aku nak pakai juga bang exhaust open ni. Nak pakai juga. Pakai juga, aku dah beli dah bang. Tak apa, kau bawa exhaust open kau datang ke rumah aku buat. Tak ada. Cameraman. Kena bayar dia bang. Cameraman apa? Apa nama dia? Saya ni orang macam apa? Anda nak mempak ke apa? Tak, bukan. Okay, dalam proses ni, kenapa saya duduk kat motor ni saya tak pergi mana pun. Sebab dalam proses ni, kalau dia tutup, satu orang datang tutup kunci, tarik kelas, sistem akan berubah. Sebab masa ni macam kita tengah reboot lah, kita punya handphone tengah reboot, dia tengah padam semua benda. Dia update lah. Update. Lepas tu orang pergi kacau pula. Itu yang saya kena jaga. Sebab masa saya belajar dekat Thailand dulu lah, bos saya pernah cerita, dia kata kau kena duduk dekat motor sebab dia pernah kena. Apa jadi? Okay, dia start run flash, dia pergi toilet. Owner sampai hantar motor flash, pergi kedai beli air bungkus. Balik owner tengok, apa hal kunci menyala ni? Off langsung mati tu isi. Tak boleh hidup balik. Banyak kita force shutdown lah. Force shutdown. Tak boleh. Memang tak boleh. Okey, motor ni juga ada satu sensor yang dipanggil bank angle sensor. So bank angle sensor ni biasanya motor-motor yang FI akan ada bank angle sensor. Cuma lokasi tu saya tak tahu lah motor lain. Okey, tapi bagi RS dia duduk kat bawah ni, kalau buka dada hitam bawah ni, dia ada satu sensor besar lighter warna hitam, ada satu soket cucuk daripada atas. Okay, bank angle sensor ni adalah menentukan sudut kemiringan motosikal untuk dimatikan. Okey. So kalau motor ni terbalik dalam keadaan ada gear, kelas dilepaskan, automatik dia akan mati. Dan bila kita tegakkan dia ambil masa 2 minit untuk dia hidupkan balik. So kalau kita jatuh motor, kita tegak terus nak start tak boleh. So kena biar ni. Bagus dia buat sistem macam ni, ada bagus ada tak bagus. Tak bagus dia kalau kita berhenti traffic light, orang sodok daripada belakang, kita tak ada apa-apa, motor tak ada apa-apa, nak bangun, nak kejar tak boleh. Itu tak bagus dia. Okay, bagus je bila kita dah jatuh, dia suruh kita bertenang. Kau fikir kau ni dah baru jatuh motor, kau kena tengok, bertenang. Kau dulu apa yang bagus, bertenang dulu, lepas tu kau start bawa balik. Itu je lah. So berapa sudut kemiringan dia ni? 60 darjah. So siapa-siapa yang nak offkan bank angle sensor ataupun BAS ni, saya boleh offkan. Kalau yang main corner lah. Tu pun kalau boleh corner sama macam GP kan. Kalau tak boleh corner sama macam GP, tak payahlah off. Boleh gabung, tempat. Tak payahlah off. Tu aku bagi sini tak? Saya boleh matikan exhaust sensor, saya boleh matikan IACD, adalah beberapa sensor yang boleh kita matikan lah. Bukan semua lah. Dah. Okay. Sudah.
Siap. Siap. Ada pantang tak? Ada pantang. Keluar kena belasah je lah. Jangan jadi apa-apa je. Betul balik je lagi. Jangan jadi apa-apa. Balik mana? Sini. Kenal suku. Dan apa sampai? Jangan jadi apa-apa je. Orang dia ikut abang. Kalau rim standard, handle tak ketat, saya showkan nanti ada free masa ketatkan handle kalau boleh rim, tayar tak kau lah. Sebab tayar standard ni memang sangat licin dan handle kalau tak ketat memang sangat goyang. Saya dah test. Saya dah kena bawa motor customer test poket. Saya pun tak tengok motor tu ketat handle ke tidak. Terus celampak naik. Nasib baik tak mampus. Berserak atas jalan. Saya showkan lah. Biasa je lah. Okay, dah stop lah. Okey.